Salam semua, bertemu lagi kita di saluran cerita AHA. Video kali ini saya nak kongsikan satu kit binaan untuk kategori BMAX Tamiya. Okey. Ini tada. Okey. Jadi untuk kit kategori BMAX ni saya nak, untuk video kali ni saya nak cerita sikit lah apa itu BMAX kategori dan apa yang saya dah buat di kereta ni, di kit ni untuk perlumbaan BMAX kategori. Okey, jadi secara ringkasnya untuk BMAX kategori ni adalah basic maximum untuk kit lah. Jadi untuk basic maximum ni maksud dia secara mudahnya kita upgrade kit kita ni daripada basic car sehingga menggunakan basic part secara maksimum. Sebagai contoh, enjin, dia punya tayar, dia punya roller, dia punya multi roller stay dan sebagainya lah. Jadi secara mudahnya kategori BMAX ni adalah untuk pemula-pemula, pelumba-pelumba pemula untuk memulakan karier diorang dalam bidang perlumbaan kereta mini 4WD ni. Jadi saya sarankan kepada anda semua yang baru nak bermula lah dalam perlumbaan kereta mini 4W ni untuk cuba kategori BMAX ni. Alright. Jadi tanpa berbuang masa, saya nak kongsikan apa yang saya dah buat kepada kereta ni dan saya akan terangkan jugalah peraturan-peraturan, rule and regulation dalam kategori BMAX kategori ni. Jadi jom kita teruskan. Jom. Baiklah, saya nak mulakan. Saya nak kongsikan apa itu rule and regulation untuk kategori BMAX ni. Jadi, perkara pertama sekali adalah kita nak tengok bahagian cowl dia. Okey, kalau anda lihat, untuk kereta ni, untuk BMAX kategori, cowl yang dibenarkan hanyalah cowl asal daripada kit sahaja, iaitu mesti dalam ABS lah. Okey, material ABS. Dan tidak dibenarkan melakukan sebarang pengubahsuaian pada cowl ni lah. Maknanya kalau cowl ni macam ni lah dia. Jadi kita tidak dibenarkan untuk buat sebarang pemotongan kepada cowl tersebut. Okey. Dan kalau ada spoiler macam ni, spoiler ni harus dipasang untuk melayakkan kita untuk masuk ke kategori BMAX ni lah. Jadi spoiler ni harus dipasang sepanjang perlumbaan. Termasuk juga apa sahaja yang boleh dicabut mestilah dipasang daripada cowl tersebut lah. Jadi BMAX kategori ni pastikan cowl ni dalam dia punya bentuk yang asal sahaja. Okey, mesti ada orang tanya, boleh tak kalau gunakan polycarbonate cowl? Okey, untuk polycarbonate cowl untuk kategori BMAX ni tidak dibenarkan. Hanya dibenarkan ABS material sahajalah. Okey, cowl daripada yang asal sahaja. Okey, yang seperti saya ada ni adalah daripada Blast Aero Black Special. Okey, yang saya dah buat sembuh sikit lah menggunakan silver supaya naik sikit warna dia kan. Okey, itu bahagian cowl. Jadi jom kita teruskan dengan bahagian chassis. Okey, untuk bahagian chassis pula, kita dibenarkan untuk menggunakan sebarang type of chassis lah. Jadi kalau kita nak gunakan konfigurasi chassis yang enjin tengah boleh, enjin hadapan boleh dan enjin di belakang. Tiada halangan. Yang penting pasti menggunakan chassis daripada Tamiya sahajalah. Chassis. Okey, untuk bahagian chassis ni pula tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang pemotongan ataupun trimming ataupun kita buat sedikit adjustment pada chassis tersebut. Itu semua dilarang, tidak dibenarkan untuk membuat sebarang modifikasi kepada chassis. Jadi chassis tu sendiri haruslah dalam keadaan yang asal. Okey, itu di bahagian chassis. Alright, jadi seterusnya kita pergi ke bahagian motor. Okey, untuk bahagian motor ni pula, motor kita akan mengikut penganjur. Okey, mengikut penganjur di mana dia nak gunakan motor stock ke, tune series ke ataupun dash series ataupun terbuka untuk menggunakan sebarang motor lah. Untuk motor ni bergantung kepada penganjur. Jadi kebanyakan penganjur sekarang ni mau kepada light dash dan juga tune series lah.
Okey, itu bahagian motor. Motor ni juga tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang modifikasi. Sebagai contoh, kita melakukan penukaran pada bahagian magnet, pada bahagian coil, pada bahagian rotor dan sebagainya lah. Semua modifikasi pada motor tidak dibenarkan, tapi proses break in masih lagi dibenarkan lah. Alright. Itu di bahagian motor. Okey, satu lagi bahagian motor ni, motor hanya daripada keluaran Tamiya sahaja dibenarkan. Maknanya kalau third party motor pun tidak dibenarkan lah. Jadi jangan gunakan jenama yang lain daripada jenama Tamiya sahajalah untuk kategori B-Max ni. Okey, itu bahagian motor. Kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu bahagian gear. Okey, untuk bahagian gear ni, seperti anda boleh lihat, saya menggunakan gear ratio sebanyak 3.5 nisbah 1. Okey. Untuk kategori B-Max ni, kita hanya dibenarkan untuk menggunakan gear ratio yang ada sahaja. Sebagai contoh, untuk double shaft chassis ni, MA chassis, dia ada 3.5 nisbah 1, 3.7 nisbah 1 dan 4.1 nisbah 1 gear ratio. Jadi kita boleh gunakan salah satu daripada 3 ratio gear tu, tetapi kita tidak dibenarkan untuk hybrid. Contohnya depan kita nak pasang 3.5, belakang 3.7 atau sebaliknya lah. Itu tidak dibenarkan. Dan untuk bahagian motor ni juga, gear ni juga, kita tidak dibenarkan untuk buat sebarang trimming lah. Maknanya kita harus menggunakan gear yang dalam keadaan yang asal lah. Okey. Untuk bahagian bearing, okey, kalau anda berada di sini, saya menggunakan bearing plastik. Okey, tapi untuk kategori B-Max ni, kita dibenarkan untuk menukar bearing untuk counter gear ni menggunakan ball bearing. Ball bearing ataupun bearing besi lah, untuk menggantikan kita punya gear, counter gear shaft ni. Alright, itu bahagian gear. Alright, jadi kita pergi ke part yang seterusnya, iaitu bahagian roda lah. Okey, kita pergi ke bahagian roda. Okey, untuk bahagian roda ni pula, okey, kita harus menggunakan pacuan 4 roda. Tidak dibenarkan dua pacuan 2 roda, depan sahaja ataupun belakang sahaja, tidak dibenarkan. Kita mesti menggunakan 4 roda. Maknanya pusingan dia 4 roda lah. Okey, 4 wheel drive. Okey, 4 wheel drive. Dan untuk bahagian roda ni, okey, kalau anda boleh lihat, boleh menggunakan saiz yang besar, boleh bahagian kecil dan juga medium. Sebagai contoh, saya menggunakan gear medium, roda medium lah. Okey, untuk bahagian roda ni, anda tidak dibenarkan untuk membuat sebarang modifikasi seperti kita nak potong dia, kita nak kikis supaya lebih ringan ke apa ke kan. Tidak dibenarkan untuk bahagian roda ni. Sebagai contoh, kita nak potong bahagian belakang ni kan supaya jadi lebih pendek, pun tidak dibenarkan. Dia mestilah dalam keadaan yang asal lah. Okey, offset dia ni, offset dia tak boleh potong. Maknanya mesti dalam keadaan yang asal. Tetapi untuk bahagian ni, bahagian tengah ni, ada penganjur, dan kalau tak silap dalam B-Max kategori ni dibenarkan untuk kita buat tebukan pada roda ni, tengah roda ni, supaya kita boleh memadankan menggunakan tayar shaft yang lebih panjang lah. Okey, sebagai contoh, untuk MA chassis dia menggunakan shaft 60mm, tapi untuk kategori B-Max ni dibenarkan untuk kita buat tebukan pada rim, keempat-empat rim ni, dan kita tukarkan menggunakan 72mm punya tayar shaft. Okey, itu sahaja yang bahagian untuk bahagian roda. Untuk bahagian tayar pula, okey, kita dibenarkan untuk menggunakan apa-apa sahaja material, iaitu material yang ada lah dari Tamiya, daripada medium, hard, super hard ataupun low friction macam ni. Dan kita boleh letaklah dekat susun atur ni mengikut konfigurasi yang kita rasa bersesuaian untuk track tersebut lah. Tetapi kita tidak dibenarkan untuk membuat sebarang pemotongan, trimming pada roda ni. Jadi dia mestilah dalam bentuk yang asal sahaja. Okey, nak buat apa berbelang-belang, apa layer-layer pun tidak dibenarkan lah. Untuk kategori ni memang tidak dibenarkan. Maknanya basic tayar tu kita pasang, terus kita nak race. Itu untuk B-Max kategori ni bahagian
tayar. Okey. Dan untuk sebelum saya terlupa, untuk bahagian chassis ni, kat bahagian roda ni, okey, dekat situ ada bearing untuknya roda. Okey. Juga kita dibenarkan untuk menukar menggunakan ball bearing lah, untuk menggantikan plastik bearing. Okey. Ball bearing. Jadi kita akan dapat pergerakan yang lebih smooth lah. Okey. Alright, itu di bahagian chassis. Okey, cowl mestilah dalam keadaan yang asal, chassis, motor, gear dan juga bahagian roda, tayar dan juga shaft. Baiklah, kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian multi roller stay di bahagian hadapan, bahagian belakang dan juga side damper. Okey. Jadi untuk penggunaan FRP ataupun high grade carbon plate tiada limit, maknanya unlimited lah. Kita racer boleh gunakan seberapa banyak plate yang diorang ada, nak pasang pun boleh pasang, selagi mana kita tidak melakukan pengubahsuaian pada plate-plate ni. Sebagai contoh, kita nak kerat sikit, okey, sebagai contoh yang ni ada lebih sikit kan, kita gunakan 19 roller 19, ada lebih kita nak potong, tak boleh, yang tu tidak dibenarkan. Jadi plate-plate tu mestilah dalam keadaan ataupun bentuk yang asal sahaja. Okey. Sebenarnya untuk BMAX kategori ni kita perlu menggunakan plate original lah daripada Tamiya. Tapi penganjur di Malaysia ni kebanyakannya masih lagi, orang kata masih lenient lah, masih memberi muka untuk kita menggunakan part-part imitation. Tapi kalau kita dah mewakili Malaysia, nanti kalau ada rezeki kita pergi ke Jepun untuk pertandingan, harap pelumba-pelumba semua menggunakan part yang original daripada Tamiya sahajalah. Okey, tapi untuk di Malaysia sahaja, Malaysia ni sahaja, untuk menggunakan part imitation masih dibenarkan mengikut budi bicara penganjur tersebutlah. Okey, untuk kereta saya ni saya menggunakan multi roller stay bahagian hadapan, bahagian belakang, side roller stay dan juga high grade carbon untuk bahagian brake belakang dan juga ni untuk bahagian damper lah. Okey. Masih dalam bentuk yang asal. Okey, jadi tak ada masalah lah. Okey, multi roller stay tu. Okey, boleh. Alright, jom kita ke part yang seterusnya, iaitu bahagian brake lah. Okey, jadi untuk bahagian brake hadapan ni saya menggunakan low friction underguard yang berwarna ungu ni. Okey, yang saya dah terbeli lama, baru sekarang nak guna. Okey, nanti saya kena buat adjustment lah. Bila di perlumbaan nanti kita perlu buat adjustment untuk memasang tip ataupun brake sponge lah yang berwarna biru, merah, pink ataupun hijau lah. Okey, bergantung pada track nanti. Sama juga dengan belakang-belakang pun saya akan tampal lah dengan brake sponge yang bersesuaian. Okey. Jadi itulah bahagian multi roller stay, bahagian depan, belakang dan side roller stay. Dan juga FRP ataupun high grade carbon plate yang dibenarkan digunakan di kereta ni lah. Okey, sedikit saya nak maklumkan, kita seperti yang saya maklumkan tadi, kita tidak dibenarkan melakukan sebarang modifikasi kepada plate-plate ni, plate carbon ni. Tetapi kita dibenarkan untuk membuat ni sedikit lubang untuk countersunk screw. Okey, supaya dia punya tu lebih rata lah, maknanya lebih rata. Kita nak mengelakkan daripada skru itu timbul seperti ni. Okey, jadi kenapa dibenarkan untuk buat countersunk? Sebab kalau ada skru yang timbul tu boleh menyebabkan kerosakan lah kepada permukaan track dan juga mendatangkan bahaya kepada pelumba, pada track dan juga penonton yang ada datang tengok lah apabila kereta tu terkeluar daripada landasan lah. Jadi untuk membuat lubang countersunk masih dibenarkan. Okey, lubang countersunk tu semualah yang melibatkan countersunk semua dibenarkan untuk kita buat lubang. Tapi jangan berlebihan pula untuk lubang-lubang tu. Okey, itu sahaja untuk bahagian multi roller stay FRP high grade carbon plate lah penggunaannya. Tiada limitasi, cuma tidak dibenarkan untuk buat sebarang modifikasi, mestilah dalam bentuk yang asal. Okey, jadi kita ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian roller. Okey,
Seperti anda lihat, saya ada roller bahagian belakang, roller bahagian hadapan. Okey, untuk bahagian roller ni pun sama juga, tiada limit penggunaan roller. Jadi saya menggunakan roller 19 mm di bahagian belakang, 13 mm bawah, dan double roller 8 mm dan 9 mm lah. Okey, untuk bahagian hadapan. Okey. Dan saya pasangkan dengan antena, bukan antena ball pula, stabilizer ball lah, untuk mengelakkan kereta ni terlalu sending semasa ambil corner nanti. Baiklah, itulah sebersikit mengenai dengan roller yang digunakan untuk BMAX kategori ni lah. Jadi saya rasa roller tak ada masalah sangat lah. Jadi anda apa saja roller yang anda pakai, cuma pastikan dia dalam bentuk yang asal sahajalah. Sebagai contoh, kalau rear roller anda ni yang jenis 19 mm, lepas tu ada plastik ring, pastikan plastik ring tu pun dipasang. Ataupun yang ada jenis getah O-ring tu pun, kalau ada, maknanya kena pasang jugalah. Maknanya kalau sepatutnya pattern tu ada getah O-ring tapi anda tak pasang, yang tu tidak dibenarkan lah. Jadi kena dalam keadaan yang asal lah untuk bahagian roller. Jadi roller pun unlimited, terpulang pada anda. Alright. Jadi kita ke bahagian seterusnya, iaitu bahagian damper. Okey, kalau anda lihat sini, saya memasang damper bahagian sisi dan juga rear damper. Jadi untuk bahagian damper ni pun tak ada juga tiada limitasi lah. Maknanya terpulang pada anda nak pasang kedudukan damper tu di hadapan ke, tengah, belakang, saiz, semua digunakan, kecuali anda tidak dibenarkan menggunakan hanging damper lah. Hanging damper yang jenis boleh terangkat sendiri tu kan, yang jenis body damper, body hanging damper, ataupun guna car catcher tu untuk damper bahagian belakang. Yang tu tidak dibenarkan lah. Jadi hanya dibenarkan damper yang asas dan kita pasang kepada kereta tu. Jadi mudah faham kan? Alright. Jadi saya rasa tak banyak yang saya boleh katakan lagi. Saya rasa dah cukup penerangan saya untuk kategori BMAX ni. Jadi macam mana? Anda rasa okey? Kalau okey, anda bolehlah buat bina satu kit ni dan kita cubalah berlumba di atas Lita. Support lah peniaga-peniaga kereta mini 4WD ni di Malaysia ni, supaya diorang dapat teruslah memberi kita peluang untuk sama-sama masih lagi boleh melakukan ataupun kita menjalankan hobi kita bersama-sama. Jadi itulah sedikit untuk kereta kit mini 4WD yang saya telah bina untuk kategori BMAX. Okey. Baiklah. Jadi itulah sedikit perkongsian saya untuk kit BMAX kategori ni. Saya harapkan anda semua dapatlah serba sedikitlah idea macam mana untuk membina dan cara untuk kita buatlah membina kit untuk kategori BMAX ni. Jadi saya harap apa yang saya buat ni dapat membantu anda semualah. Dan jika ada sebarang komen ataupun penambahbaikan yang anda fikirkan saya patut buat, jangan lupa untuk komen di bahagian komen bawah ni. Saya sedia untuk menerima teguran anda dan saya akan cuba untuk membaik pulih lah ataupun menambah baik lagi saya punya kit ni. Jadi setakat itu sajalah video kali ni. Jadi jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share video ni supaya banyak lagi video yang akan saya laksanakan. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.